Menurut Sunrock 2000, gaya pembelajaran pula adalah cara yang digemari seseorang menggunakan keupayaan belajar. Berlainan daripada yang sebelum inilah, yang lebih kepada pendekatan, lebih kepada persecarat. Jadi, kalau kita lihat dari segi gaya pembelajaran kat sini merupakan style, iaitu cara belajar seseorang individu yang bertindak dengan persekitarannya supaya memproses, mentafsir dan memperoleh maklumat, ilmu pengalaman atau kemahiran yang diingini. Jadi hasil gabungan faktor-faktor individu sendiri seperti jantina, umur dan personaliti di samping pengaruh-pengaruh warisan baka dan persedaran, iaitu pengaruh daripada cara asuhan ibu bapa, budaya, komuniti dan sekolah yang mempengaruhi dia punya gaya pembelajaran. Ini adalah model Doon and Doon 1992 berkaitan dengan gaya pembelajaran. Kalau kita lihat stimuli, rangsangan dia dan antara elemen yang ada, kalau tengok persedaran, elemen persedaran, environmental, elemen termasuklah sound, light, temperature, seating design. Seating design pun mempengaruhi juga gaya pembelajaran belajar. Yang kedua, emosi, di mana terdapatnya motivasi, terdapat ada tanggungjawab, tugas yang jelas, berstruktur, itu antara yang mudah mempengaruhi gaya pembelajaran belajar. Elemen seterusnya, sociological. Kat sini maksudnya ada yang boleh belajar secara sendiri, ada yang boleh berpasangan, ada yang boleh berkumpulan, okay? Dan ada yang pelbagai. Seterusnya elemen psychological, di sini maksudnya ada elemen perceptual seperti auditory, visual, textual, kinestetik, lepas tu pengambilan pemakanan, masa dia belajar, lepas tu mobility, itu antara yang mempengaruhi menurut model Doon and Doon. Lepas tu yang seterusnya berkaitan dengan kemahiran berfikir analitik dan global, seperti yang saya kata tadi yang tentang dependent dengan feel dependence dengan feel independence. Lepas tu ada impulsif, ada rangsangan kat situ. Lepas itu berkaitan dengan reflektif. Di situ kita boleh lihat apa kekuatan, apa kelemahan. Itu yang dikatakan oleh model Doon and Doon 1992. Ini yang saya beritahu tadilah, yang kita boleh lihat secara lebih terperinci yang dikatakan gaya pembelajaran Doon and Doon, iaitu mempengaruhi dari segi boleh lihat dari segi rangsangan dia, persedaran, emosi, sociological dan psychological. Ni yang kalau ikut carta ahli dia ke kanan lah, yang saya tak perlu ulang balik sebab kita dah terangkan tadi apa yang kita boleh katakan yang fisiologi tadi, makan, minum, semua tempat tinggal termasuklah ya. Okey, rangsangan persedaran ada 4 elemen utama. Kita pergi ke dalam lagi ya, iaitu cahaya. Tidak ramai orang suka belajar di bawah cahaya yang malap atau terlalu terang. Biasanya dalam cahaya yang sederhana, mengikut kemampuan mata kita untuk menerima suasana tersebut. Begitu juga dengan bunyi. Ada yang suka belajar dengan bunyi atau tempat yang ada siaran radio atau televisyen, atau ada yang tak dapat terima. Mereka cuma boleh dalam keadaan senyap dan tenteram. Itu antara elemen dia. Dan seterusnya, suhu sejuk dan nyaman dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Tidak ramai yang suka belajar di bawah cuaca panas tanpa kipas atau berhawa dingin. Kalau suhu dia terlampau sejuk, tak dapat jugalah. Kalau saya lah, saya suka lagi dalam keadaan yang sederhana. Saya ni semua yang sederhana. Ada orang dia suka sejuk yang nyaman, baru dapat belajar. Ada yang tak tahan panas sampai fokus hilang. Jadi seterusnya reka bentuk tempat belajar, maksudnya bentuk kursi tadilah, kursi meja, susunan meja kursi, bilik darjah yang selesa boleh meningkatkan kesukanan pembelajaran. Kalau dilihat dari sekarang ni, pembelajaran kita sebenarnya sekarang dalam bentuk berkolaboratif, tapi oleh kerana pandemik berlaku, jadi kolaboratif itu tak dapat dilaksanakan secara fizikal. Sebab itu kedudukan susun kursi sekarang dah berubah kembali macam tradisional. Tapi
pelaksanaan untuk bekerja dalam kolaboratif memang dapat. Okey, bergantung kepada kemampuan setiap kelas lah ataupun pelajar, macam mana mereka boleh belajar secara berkolaboratif. Seterusnya berkaitan dengan kesesakan tempat duduk, dapat mengurangkan keletihan dalam sepanjang masa persekolahan. Maka ramai pelajar suka belajar di duduk tempat duduk yang sesuai dan gaya duduk tersendiri. Tak payahlah kita kata pelajar, kami pensyarah pun ada yang tidak selesa dengan kursi bersandar sangat, nanti terlelap. Jadi maksudnya bentuk kursi itu mempengaruhi cara kami bekerja jugalah. Begitu juga belajar. Ada kursi yang sesuai untuk memberi keselesaan untuk dia mendapat memberi fokus apabila guru mengajar. Di situ tidak mempunyai kursi yang kukuh dan tidak mengganggu dari segi keselamatan lah. Sangat emosi berkait rapat dengan jiwa seseorang. Ia merangkumi motivasi, keazaman, sikap bertanggungjawab dan struktur. Jadi kalau lihat motivasi dia ada dua, ekstrinsik dengan intrinsik. Ekstrinsik ini ada motivasi luar apa, macam ada hadiah ke penghargaan, itu yang merangsangkan seseorang itu terus belajar. Intrinsik itu yang sangat penting, dalaman diri seseorang itu ada kesedaran dia. Kalau dia tidak sedar tanggungjawab dia tentang pembelajaran, tak ada siapa boleh bantu. Sebab itu dua-dua motivasi, pattern motivasi ini sangat penting. Jadi tanggungjawab dan keazaman mengambil inisiatif sendiri dan dapat belajar dalam masa yang panjang. Rangsangan sosial kat sini ada yang perseorangan, suka belajar sendiri, tak dapat nak berkongsi dengan orang, tapi mesti melatih diri untuk bekerjasama. Tapi ada situasi yang kita perlu bersendirian untuk belajar. Jadi ada yang suka berpasangan, suka belajar dengan kawan, mempunyai pasangan karib yang sentiasa belajar bersama, peroleh lebih banyak kemajuan melalui interaksi dua hala. Apa yang kita boleh katakan, pembelajaran akan lebih bermakna sekira kita banyak menyampaikan. Bila kita banyak menyampaikan, di situ kita pemahaman kita makin meluas. Sebab itu pembelajaran secara berpasangan, secara berkumpulan ini dapat membantu pelajar mempertingkatkan pelbagai kemahiran, sama ada kemahiran komunikasi, kemahiran kolaboratif dan seterusnya lah. Akan sebaya kat sini kita boleh katakan seumur lah dalam satu kelas boleh bentuk jadi satu pasukan. Jadi dalam bentuk satu pasukan bolehlah meneruskan pembelajaran secara berkumpulan. Jadi gaya pembelajaran dia lebihlah kepada perbincangan, sumbangan, kerjasama yang melibatkan diri dalam permainan, pertandingan atau menjalankan sesuatu projek. Jadi setiap ahli mesti main peranan masing-masing. Orang dewasa ada juga mempengaruhi gaya seseorang pelajar, khasnya orang dewasa yang disanjungi. Ini membolehkannya sempat mengemukakan soalan-soalan tentang masalah yang dihadapi semasa belajar. Contohnya bimbingan daripada ibu bapa. Bukan sahaja dapat membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan semangat serta keyakinan terhadap pembelajaran. Sebab itu ibu bapa sangat penting di rumah apabila pelajar anak-anak mereka sentiasa ditanya tentang pembelajaran. Di situ dah meningkatkan motivasi untuk dia terus belajar dengan gaya tersendiri. Okey, rangsangan fisiologi berkaitan dengan persepsi. Macam mana nak peroleh maklumat, macam mana nak memperoleh pengalaman. Kalau persepsi visual, ada yang suka belajar dengan alat bantu mengajar. Belajar kan? Contoh, dia mesti lihat video, dia mesti lihat carta, komputer, graf, gambar rajah. Dia suka lihat pergerakan dalam visual tersebut supaya dia mudah ingat. Ataupun grafik. Macam saya pun, saya suka visual. Kalau buat nota, saya suka buat grafik lah. Supaya senang. Saya dapat mengingat apa bentuk grafik tersebut dalam topik yang dipelajari. Yang seterusnya,
kalau kita kaitkan dengan visual tadi, ini sesuai untuk murid-murid keperluan pendidikan khas dari segi pendengaran. Sebab mereka tak boleh mendengar, sebab itu mereka boleh lihat visual. Visual itu yang membantu mereka memahami sesuatu pembelajaran. Okey, seterusnya dari segi persepsi auditory. Persepsi auditory ini iaitu maksudnya suka belajar dalam keadaan yang ada suara latar belakang seperti siaran muzik dari radio atau kaset. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan murid berkeperluan pendidikan khas seperti penglihatan, siapa ya, yang tidak yang penglihatan ke? Yang bukan, lebih kepada pelajar yang dia penglihatan dah, sebab kalau yang tidak upaya penglihatan, dia cuma boleh dengar. Sebab itu kemahiran guru kena ada dari segi cara menyampaikan. Mungkin ada kebolehan bercerita, kebolehan menerangkan, berpidato apa semua untuk menarik supaya pelajar yang memerlukan audio itu jelas, kita kena beri yang terbaik supaya dia faham. Sebab itu kalau yang penglihatan ni, dia pendengaran sangat penting. Guru ke bahagian penghasilan suara dalam menerangkan sesuatu itu supaya memberi kesan kepada murid yang dalam pendidikan khas. Sebab mereka tak boleh melihat. Sebab itu kalau orang bercerita kan, kalau guru prasekolah, dia bercerita, dia mesti dengan menjiwai watak-watak, dengan suara, main suara tu, supaya pelajar-pelajar menarik perhatian mereka terhadap cerita yang didengarkan. Okey, seterusnya kinestetik, iaitu taktil, suka belajar dalam cara menyentuh dan mesra. Jadi gaya pembelajarannya diperlihatkan aktif, tidak boleh duduk diam dan dalam tempat belajar dan tidak dapat duduk dalam tempoh yang agak lama. Sebab itu kalau yang kinestetik, dia mesti menggunakan bahan. Dia akan apply bahan tersebut untuk dia terukai. Jadi kat sini pelajar yang lebih kinestetik ini dia suka membuat amali. Dia suka buat demonstrasi. Itu yang kita boleh kaitkanlah untuk dia mendalami sesuatu pembelajaran dia.